أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا وأمسلنا كل الحمد لله لا شريك له لا إله المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين أما بعد Alhamdulillah wa syukur lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah SWT, teman-teman sekali, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan ini menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah SWT, bukan bertambah jauh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita berada di bulan, masih bulan Zulhijjah lagi, menuju ke akhir bulan Zulhijjah ini, tinggal mungkin 11 hari, dan insyaAllah kita akan berpindah, berhijrah ke tahun yang baru 1444 1444 hijrah. Jadi masa berjalan begitu pantas, sehingga tidak terasa umur kita semakin meningkat. Sebenarnya semakin meningkatnya umur bukan bermakna semakin banyak umur kita untuk kita gunakan. Sebenarnya semakin banyak digunakan umur kita ini berlalu, semakin sikitlah baki yang boleh kita gunakan untuk hari-hari seterusnya. Oleh demikian, maka saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita ni muhasabah diri kita. Sebelum Allah memuhasabahkan kita, mengira kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Sebelum Allah menghisab, maka kita dulu menghitung, mengira, agar kita tidak terlambat di dalam kita bertindak untuk meningkatkan diri kita, memperbaiki diri kita, insya-Allah. Hari Raya Korban telah pun berlalu, jemaah haji dah sampai juga. KT yang pertama lah, ataupun kita berapa ni, yang awal lah, telah sampai ke Malaysia. Begitu sekejap, saya katakan, begitu sekejap, jemaah kita hantar mereka pergi, dan ada yang sudah balik ke tanah air. Bagi yang telah berkorban juga telah melaksanakan ibadah korban mereka dengan berjaya, walaupun ada kurang dan kelemahan-kelemahannya dalam pelaksanaan ibadah korban ini, tidak dapat dinafikan. Dan pahala-pahala yang telah diharapkan agar Allah berikan, insya-Allah Allah lebih segera, lebih cepat memberikan ganjaran pahala, lebih cepat daripada darah yang kita, ataupun darah haiwan korban yang disembelih ini sampai ke bumi. Belum sampai ke bumi lagi, pahala sudah Allah sampaikan. Dosa-dosa orang yang berkorban ini telah pun diampunkan. Jadi begitu cepatnya ihsan Allah, belas kasihan Allah kepada kita. Kenapa kita tidak bersegera? Kenapa kita tidak segera? Allah menyebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, segera cepat mendapat keampunan Allah SWT. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, juga rebutlah syurga
Dan syurga ini tidak mungkin akan dapat kita rebut dan kita capai melainkan dengan pertama sekali maghfiratun minallah, keampunan dosa daripada Allah SWT. Jadi banyak sebenarnya amalan-amalan yang kita lakukan ini bukan hanya kita bertaubat kepada Allah, memang itu sebagai kemuncak agar dihapuskan dosa dan kesalahan kita, tetapi amalan-amalan yang kita lakukan, sedekah kita, berjalan kita ke masjid, kita berwudu, kita istighfar, semuanya mengarah kepada suatu hakikat, itu penghapusan dosa. Jadi semuanya adalah proses penghapusan dosa kalau kita fahami dengan betul. Oleh demikian maka tidak henti-hentinya kita mengharapkan agar Allah menghapuskan dosa kita, mengampunkan dosa kita. Kalau tidak kena diampunkan dosa, maka apalah agaknya diri kita ni di hadapan Allah di akhir kelak. Sebab manusia ini bukan dari segi dinilai dari segi pahalanya saja, tetapi juga dinilai dari segi berapa bersihnya dia daripada dosa yang telah dilakukan ini, Allah bersihkan. Sehingga kalau kita perhatikan oleh yang pergi haji ini, ialah kita tidak mengatakan semuanya dapat haji mabrur, tetapi Rasulullah menyebut tentang orang yang pergi haji, tentang hakikat haji yang bernilai tinggi. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'il jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Itu ibadah lain tak disebut macam tu. Solat tak disebut, zakat tak disebut, puasa memang ada kelebihannya. Tapi haji yang mabrur itu ganjarannya tidak lain syurga. Dan berapa ramai yang dapat syurga melalui haji dia? Tidak mudah. Oleh demikian maka kita tengok orang yang pergi haji ni, kalau dia betul-betul dengan rukunnya, rukun hajinya ditunaikan, wajib hajinya, sunatnya, ada adab, memelihara diri daripada al-fusuq, dosa-dosa, wal jidal, pertelingkahan, berbalah dan sebagainya, maka insya-Allah dia akan dapat mencapai haji yang mabrur, yang digambar oleh Rasulullah SAW seperti orang yang baru lahir, yang dilahirkan oleh ibunya. Baik itu dia layak masuk syurga. Maksudnya orang yang tidak ada dosa. Sedangkan kita ni maksudnya mungkin masih tidak mustahil, masih banyak dosa kita. Sebab itu kita tengok orang yang meninggal dunia, pertama-tama sekali yang kita pohon kepada Allah untuk si mati ini adalah diampunkan dosa. Tidak kita mengatakan, ya Allah, tambahkanlah pahala untuk dia, angkatkanlah derajat dia, masukkan dia dalam syurga. Belum lagi. Apa yang kita minta dulu? Allahumma ighfir lahu. Kalau dia lelaki lah, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhaluhu. Semuanya mengarah kepada penghapusan dosa, diberi kasih sayang, dimaafkan. Tengok, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosa-dosanya Allah. Warhamhu, kasihanilah dia ya Allah. Wa'afihi, berikan keafiatan kepada dia. Afiat maksudnya selamat daripada fitnah kubur. Wa'afi wa'fu anhu, maafkanlah dia ya Allah. Semuanya mengarah kepada diampunkan dosa, dimaafkan, dihapuskan dosa, dimaafkan, itu. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat dia turun dalam kuburnya. Wasi' mudkhalahu ataupun madkhalahu, luaskanlah kuburnya ya Allah. Jadi kembali lagi kepada apa? Asalnya itu dosa yang banyak. Dosa menyebabkan Allah SWT murka. Dosa yang menyebabkan orang yang mati ini diazab. Sebab itu dalam syiar Islam, Rasulullah SAW mengajar kita untuk berdoa dengan doa ini. Walaupun tidak panjang kita baca, yang penting ini, 4 poin ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Mungkin orang tak hafal panjang, sampai 4 ni saja tak apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Kita tengok biasanya orang meninggal kan, biasanya orang meninggal ni dia sampai dalam mushaf. Bila sampai dalam mushaf ni kita akan sibuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ataupun al-fatihah inna lillah. Sebenarnya dia bukan setakat itu tuan-tuan dan puan. Dia sebenarnya bila kita tengok orang meninggal ni, kita sebut sendiri, bukan kita tulis dengan tangan kita.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu terus baca doa. Allahumma ighfir. Kalau dia lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Ya, wa kana nuzulhu wasi'an madkhaluhu. Wasil bil ma'i wa thalji wal bardi naqhi min al khataaya kama yunqathul abid min danas wa bil daran khairan min darin. Ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih. Adkhilul jannata ma'al barar wa azim min azmil qabri wa azabnam. Kalau mampu baca sampai panjang itu, bacalah. Bukan hanya tulis kita copy paste je. Itu bukan doa. Itu hanyalah copy paste. Yang doa sebenarnya adalah ucapan daripada mulut kita yang bahasa yang bermuara daripada hati kita. Itu boleh kita tulis tetapi doa juga. Kadang-kadang kita mungkin ada orang yang tak tulis pun dalam mushaf ni. Saya tengok beliau ni jarang mengucap inna lillahi ataupun Allahumma ighfir lahu warhamhum. Tapi dia ni cara realitinya dia memang baca doa. Tengok inna lillahi, meninggallah. Allahyarham, sudah meninggal sahabat kita ni. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Betul-betul dia baca. Itu baru ada doa. Saya tidak mengatakan yang ini tak payah tulis, tetapi ini yang sebenarnya mewakili yang sebenar. Doa yang kita baca ni. Itu. Jadi jangan salah kita memahami konsep doa yang sebenarnya. Jadi bukan hanya ialah Al-Fatihah. Kadang-kadang tak baca pun Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Fatihah ni kemudian selepas kita baca doa minta Allah ampunkan dosa. Ampun dosa dulu, barulah dia berikan ganjaran pahala, dia angkatkan derajat. Dia macam tu, dia tak terus bagi pahala dulu. Dosanya masih banyak, menumpuk-numpuk lagi, menggunung tinggi. Allah hapuskan dosa, settle. Walaupun pahalanya mungkin tidak banyak. Kita tengok, jadi dosa inilah penyebab azab kubur tu terjadi. Baik itu Rasulullah sebut dalam satu hadis. Rasulullah berjalan dengan sahabat, jalan sampai ke kubur, kata dia sebut innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin wa amma ahaduhuma fala yastatiru min al-bawl wa amal akhir fayamshi bin namimah wa kama qala. Ini hadis yang popular ni, sahih. Rasulullah menyebut ada dua orang dalam kubur ini sedang diseksa. Sahabat tak dengar. Kenapa Rasulullah dengar? Allah bagi idrak, maksudnya sampai kepada Rasulullah ni. Allah bagi ilmu, sampai ke Rasulullah ni hakikat apa yang berlaku dalam kubur. Sehingga Rasulullah cerita, dua orang dalam kubur sedang diseksa. Macam mana Rasulullah tahu benda gaib? Allah yang sampai ke benda gaib ni kepada Rasulullah. Kalau tidak, maka Rasulullah pun tak tahu. Yang dalam kubur-kuburan Rasulullah tak tahu. Yang ini dua ini yang Allah buka hijab, Allah tunjukkan, Allah perdengarkan azab yang sedang mengenai ataupun menimpa orang dalam kubur ini. Rasulullah sebutnya dua orang ini sedang diazab. Bukanlah dua orang diazab sebab dosa yang nampaknya macam besar. Nampaknya macam besar, mencuri, berzina, membunuh orang, merompak. Tetapi dia nampak macam kecil, tetapi sebenarnya besar. Sebab itu ulama menyebutnya setiap amalan ataupun perbuatan yang perbuatan tersebut diazab di kubur, itulah dosa besar. Itulah dosa besar. Nak tahu dosa besar kriteria dia macam mana? Bila dibuat tu dalam hadis tu kata ataupun Al-Quran kata diazab. Itu dosa besar. Selain daripada itu dosa kecil. Itu di antara ulama menyebut dalam hal-hal tentang dosa besar ni. Jadi dalam hal peristiwa yang berlaku kepada dua orang sahabat ini, dia kata salah seorang antaranya fala yastatiru minal baul, mereka tidak bersih daripada kencingnya. Ini banyak, semua orang kencing, mana ada orang tak kencing? Berak kencing semua. Kencing ini sangat mempunyai kesan yang sangat tinggi untuk menjadikan orang itu diazab di kubur. Sebab apa? Ketika dia kencing, kencingnya tak bersih, kadang-kadang menitis ataupun memercik ke seluarnya, tu dia ambil wuduk, lepas tu dia solat, solatnya tidak sah sebab wuduknya tidak sah. Bayangkan ini jadi penyebab. Berulang-ulang kali dia berwuduk, berulang kali dia sembahyang, dia pergi ke tandas, ataupun kadang-kadang mungkin bersih tetapi air kencing yang ada baki-baki dalam saluran kencingnya masih ada. Bila dia kadang-kadang istilah kita squat, ataupun dia
macam rokok ataupun ini, maka dia tegang. Jadi masalah tu dia tekan ni. Jadi air baki yang ada, sisa-sisa dalam saluran ini keluar. Ketika solat tu terasa keluar. Itu memang dah keluar tu. Jangan lagi kita sembahyang. Mungkin tak keluar kot. Tak, memang dia keluar. Kadang-kadang kita merasa macam tu tau. Kita rokok tu terasa. Macam keluar. Memang keluar. Itu bangun je ambil uduk. Cuci. Silap-silap seluar dalam tu kena kencing. Itu kena super hati-hati. Bukan hanya hati-hati, super hati-hati. Sebab kebanyakan azab dia dalam kubur tu disebabkan oleh kencing. Kita tengok, sangat remeh kita tengok. Bukan susah pun nak kencing. Bukan susah memang. Tetapi dia ada penyebab yang menyebabkan orang ni diazab di kubur sebab kencingnya. Itu di antaranya. Kena hati-hatilah bila kita kencing tu, jangan sampai dia ini. Kalau kita rasa susah nak menjaganya, tukar seluar baru. Kadang-kadang orang buat macam tu. Kadang dia pergi masjid ni bawa sarung. Di seluar ni dia nak pergi ke tandas, tukar lagi sarung solat. Itu memang dia super hati-hati. Super hati-hati. Sebab takut. Solat kita memang kita jaga. Tetapi wuduk kita ni kencing, bab kencing ni airnya memang nitis. Kecuali orang yang memang salasil baul. Salasil baul maksudnya orang yang kencingnya tidak tus. Sikit macam pipe bocor kan? Sikit. Itu dimaafkan. Itu pun dinasihatkan agar dia menggunakan apa? Pempas ataupun plastik ikat. Satu solat wajib, satu solat sunat boleh. Betul wuduk lagi. Tunggu masuk azan dulu. Itu dia punya ini sangat strict. Sangat strict. Tawaf macam tu juga orang pergi haji. Salasil baul ni. Jadi nauzubillah lah kena penyakit macam tu sangat berat sebenarnya. Jadi itu Rasulullah sebut yang pertama. Wa amal akhar, ada seorang lagi yang disiksa ni, falyamshi bin namimah. Yamshi bin namimah maksudnya kalau ikut terjemahan dia berjalan dengan namimah. Namimah apa maksud namimah ni? Iaitu batu api. Suka melaga-lagakan orang. Orang baik-baik, hubungannya akrab, tetapi dia masuk tengah-tengah. Sekarang ni bukan masuk dari segi fizikalnya tengah-tengah, tetapi ini handphone ini sampaikan berita, dibuat-buat sehingga dua orang ni jadi bertelagah, berselisih. Itu batu api. Kalau lihat dia macam dosa besar kau macam ni, tak. Tetapi dalam kubur kenapa diseksa? Itulah dosa besar. Mengumpat itu sendiri dia dosa besar. Gosip itu sendiri kadang-kadang kebanyakan gosip ni tak betul. Hati-hati, hati-hati. Itu Jadi batu api ni menyebabkan orang ni jadi berpecah. Itu di antara dua orang. Kalau satu kampung berpecah, jadi kelahi bermusuh-musuhan. Sangat dahsyat. Jadi ini Rasulullah sebutnya dalam hadis ini. Orang yang yang dua orang ini sedang diseksa dalam kuburnya. Itu. Jadi maksudnya diseksa sebab apa? Sebab dosa. Sebab dosa. Adakah mereka tidak solat? Solat. Adakah mereka tidak wuduk? Berpuasa? Berpuasa. Tetapi bab ini dia boleh menjerumuskan orang dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Sebab itu kita kena buat muhasabah diri kita lagi, macam mana kita kencing ni, betulkah kita jaga supaya dia tidak terkena pakaian kita. Bagaimana caranya? Cuba perhatikan. Cuba perhatikan betul-betul. Jangan sampai kita ambil ringan. Sebab dia nampak macam complicated dah pula bila kita tengok susah juga. Yalah, kalau kita baru nak mula memang rasa susah. Tapi kalau dah lama-lama memang insya-Allah jadi kata okey dah. Bab kencing ni memang aku jaga sungguh-sungguh ni. Siram lepas kita pergi ke tandas tu siram kakinya. Takut-takut di kaki itu ada percikan sikit-sikit kencing. Kadang-kadang orang ni tak nak basah kaki dia. Kencing itu dah bersihkan kemaluannya. Kakinya tak disiram. Kemungkinan kita tak nampak percikan halus kencing kita. Jadi siram semua, siram kaki kanan kiri kita. Supaya dia bersih. Biar basah tak ada masalah. Itu. Jadi ini sebagai apa muhasabah kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan walaupun kita belum masuk lagi Ma'al Hijrah ni dekat dah. Tinggal belas hari lah, 11 hari atau 10 hari. Ma'al Hijrah tahun hijrah, tahun baru hijrah ni. Jadi itu kita mula awal dah, bukan besok satu hijrah baru kita nak muhasabah diri. Awal kita muhasabah ni. Ya Allah, bab solatnya aku belum settle, bab wuduknya aku belum settle. Jadi kita kena muhasabah diri kita, dosa kita masih banyak. Kita kena taubat banyak.
Itu dia taubat banyak. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ada nasihat ulama kepada kita juga, di samping kita salat taubat ni, apa yang boleh kita buat ni? Salat tasbih. Salat tasbih ni ada jenis orang yang macam agak ala ganjil saya ataupun agak gharib. Kalau orang Arab kata gharib ni, asing, dia tak familiar. Sebab dia banyak tasbih, 300 tasbih. Banyak tasbih dia. Tapi cubalah, saya bagi tip mudah sebenarnya. Salat tasbih ni boleh dibuat malam hari, boleh dibuat di siang hari. Dia berdasarkan kepada penjelasan ulama ni, dia buat dua rakaat boleh, dua salam, ataupun buat 4 rakaat 1 salam. Tak susah sebenarnya. Memang nampak macam lama. Kalau kita baca surah panjang boleh 1 jam. 4 rakaat tu boleh 1 jam. Kalau baca Qul Huwallah saja 4 tu, kita tengok lebih kurang setengah jam. Mungkin tak buat 3 hari. Rasulullah sebutnya, hadis daripada Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas, Syekh Abbas, Rasulullah sebut ni tentang apa kelebihan, kelebihan apa solat tasbih ni. Saya nak kongsilah tentang solat tasbih ni. Bahawa orang kadang-kadang tasbih tu saya tak pernah dengar. Elok kita kongsikan solat tasbih. Okey. Apa kelebihan salat tasbih ni? Okey, dia punya kelebihan dia mana dia? Sekejap. Okey. Ini terus terjemahlah, kita nak save masa. Daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas, anaknya Abdullah bin Abbas. Dia berkata kepada Abbas, bapa saudara Nabi SAW. Abbas ni adalah bapa saudara kepada Abdullah, bapa saudara Nabi SAW. Hai Abbas, dia kata, hai pamanku, maukah engkau aku berikan? Maukah engkau aku kasih? Maukah engkau aku beri hadiah? Maukah engkau aku ajar 10 sifat? Jika engkau melakukannya, Allah mengampunkan dosa-dosamu, dosa yang awal dan dosa yang akhir, dosa yang lama dan dosa yang baru, dosa yang tidak disengaja ataupun disengajakan, dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang rahsia ataupun dosa yang terang-terangan. Tengok, ini solat tasbih ni. Engkau solat 4 rakaat, pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan 1 surah. Pilihlah mana-mana surah. Jika engkau telah selesai membaca surah, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ada juga yang menambahkan wala haula wala quwwata illa billahil azim, boleh juga. Tapi dalam hadis kita tengok Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu 15 kali. Saya tunjuk saja kau solat sunat tasbih 2 rakaat. 2 rakaat kalau kita nak buat dua-dua lah. Kalau nak terus 4, boleh. 4 rakaat Allah Taala. Allahu akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Bagian pendek dulu mula-mula. Qul huwallahu ahad, senang. Jangan rokok dulu, habis Allahumma yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jari kita ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 15 kali. Yang satu ni je, 15 kali ni yang kita berdiri ni. Habis 15 kali tu kita rokok. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanarabbil azim wa bihamdihi. Habis 3 kali baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 10 kali. Ini 10. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarak fihi. Baca tasbih lagi. Jangan dulu sujud. Baca 10 kali. Yang tadi aja 15.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, 10 kali. Barulah kita sujud. Dan sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih, 3 kali. Lepas tu baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tu duduk antara sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Baca tasbih lagi. Jangan dulu sujud. Sujud yang kedua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lepas tu sujud yang kedua. Subhana rabbil a'la wa bihamdih, 3 kali. Baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, 10 kali. Itu nak bangun ke atas, jangan dulu duduk, rehat sekejap. Baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, 10 kali. Habis 10 kali baru kita bangun rakaat yang kedua. Allahu akbar. Tengok baca Al-Fatihah, baca surah Qul huwallah, tak apa ulang untuk permulaan. Betul-betul tasbih 15 kali. Dia tengok 15 kalinya. Dua tempatnya ketika kita ni selepas kita baca surah. Itu 15 kali. Habis 15 kali tu baru kita rukuk. Rukuk baca lagi subhanallah azim wa bihamdih. Betul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Jangan diruruk bawah sujud. Santai ke tangan kita maksudnya macam ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tangan kita hitunglah subhanallah walhamdulillah wala akbar. Habis 10 kali baru kita sujud. Sujud tu habis sujud subhanallah wa bihamdih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu duduk antara sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sujud lagi. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu kalau kita nak salam boleh. Kalau kita rasa duduk ni duduk terakhir at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Innaka Hamidum Majid. Jangan salam dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Habis 10 kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat yang kedua lagi, 2 rakaat lagi. Tapi kalau nak sambung terus boleh. Kalau tak sambung terus 4 rakaat boleh dua-dua, boleh pilihan. Kita boleh jangan kita baca tahiyatul mubarakatuh salatul. Rehat, duduk kita duduk bukan antara sujud, duduk rehat sekejap. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Lepas tu kita naik atas rakaat yang ketiga. Ketiga ke empat tu sama. Malam dia nasihatkan kita buat dua-dua. Siang hari 4 terus. Ada ulama menyatakan tak kira malam tak kira siang boleh 4 terus dia kata. Saya dah cuba semualah tapi tak susah. Masya-Allah 300 tasbih ya, dalam hadis ini kata dosa-dosamu yang kecil dan besar diampunkan. Itu di antara proses taubat sebenarnya salat tasbih ni. Dosa-dosa yang sengaja, yang tidak sengaja dihapuskan dosa. Rasulullah sebut dikata dalam ini dikata sekiranya kamu tidak mampu buat, kalau kamu mampu buat, buatlah tiap hari. Kalau kamu tidak mampu buat tiap hari, buatlah 1 kali seminggu. Kalau kamu tidak mampu buat 1 kali seminggu, sebulan sekali. Salat tasbih ni. Kalau kamu tidak mampu buat sebulan sekali, setahun sekali. Kalau kamu tidak mampu buat setahun sekali, sekali seumur hidup tak. Sebenarnya kalau kita tahu, kalau bahasa kita khasiat, faedahnya nak buat tiap hari. Orang sedang dilanda duka cita. Ulama menyatakan tidak ada orang yang melaksanakan sungguh-sungguh salat tasbih ini melainkan duka citanya, kesedihannya dilerai oleh Allah SWT. Kerana kita fikir salat hajat je, menunaikan hajat. Tidak. Salat hajat silakan salat hajat, salat tasbih juga. Kita sedang sedih sini, bermacam-macam masalah, masalah keluarga kita, orang yang meninggal, anak kita buat hal. Solatlah tasbih, salatlah hajat, salatlah tasbih, salatlah hajat. Memang kita akan melihatkan keajaiban kata ya Allah, memang Allah ni bagi Allah sikit je. Masalah yang kita dapat itu kecil bagi Allah. Jadi kita kena baik sangka dengan Allah bahawa Allah ni mampu untuk menunaikan hajat kita. Lebih daripada itu Allah boleh buat. Jadi jangan fikir salat hajat je, salat hajat silakan salat hajat. Mau pilih masa awal sikit pukul 3.45 okey mula 3.45 pukul 4 boleh juga saya dah pukul 4 tu agak ini sikit
Kalau kita buat setengah jam, okey. Tetapi untuk peringkat pertama tu ada je lupa. Aku dah salam dah, belum tasbih tadi. Jangan kita ulang lagi, jangan kita terbalik. Contohnya kita dah ini dah. Kita dah baca apa? Fatihah tadi, baca surah, itu kita rukuk. Jangan kita bangun lagi nak baca tasbih. Itu menambah rukun jadi batal. Tak payah. Tak apa, baca je. Mungkin tak sampai 300 untuk kali pertama tak apa. Tak apalah nak baca yang ketika rukuk tu baca apa tasbih rukuk dan juga tasbih yang 10 kali. Itu. Peringkat pertama, kedua tu kadang-kadang ada lupa. Ya Allah, lupa. Biasa. Tapi dah lama-lama insya-Allah. Jadi kita rasa ya Allah. Tapi buka handphone ni, Google ada doa surah tasbih tu. Cantik dia punya doa. Cantik dia punya doa. Jadi ulama-ulama terdahulu pada salih, mereka komen ini, tidak ada satu masalah pun, duka cita, kesedihan melainkan Allah rungkaikan. Bila salat tasbih, cubalah. Tak susah. Kalau kita rasa confused, buka kafiat atau cara salat tasbih, buka. Tak susah. Kalau bulan Ramadan banyak orang cadangkan kita buat. Saya kata kita tak buat bulan Ramadan sebab kita nak tahajud, sebab tak semua orang faham. Tak semua orang faham. Kadang-kadang ada orang yang lanjut usia ni dia tak larat nak lama-lama. Sebab dalam sujud tu kita bayangkan 10 kali. Dan kalau rokok macam tu juga. Jadi agak lama. Kalau orang gunakan kursi boleh juga, tak ada masalah, boleh. Macam semula macam biasa. Yang tu. Jadi cubalah. Cuba nikmati. Itu Cuba nikmati salat tasbih. Kita akan menampakkan kali pertama mungkin, lagi kedua buatlah berulang-ulang. Kalau tidak setiap hari pun mungkin dalam seminggu tu berapa kali. Tapi orang sedang menjalankan masalah tu memang dia mengharapkan Allah rungkai ke masalah dia. Memang dia buat setiap hari. Dia akan buat setiap hari. Pahalanya besar. Allah berikan keampunan dosa. Bayangkan, masya-Allah. Itu yang saya nak kongsikan jugalah. Yalah, kadang-kadang kita ni kita fikir ya Allah, jangan kita fikir kita tak dosa. Memang kita ni orang yang berdosa. Pendosa istilahnya. Bila kita nak sebut sebagai pendosa ni memang kita ada dosa ni, setiap hari kita ada dosa ni. Mata kita dosa, telinga kita berdosa. Kita berjumpa dengan orang yang memang berdosa juga. Sama-sama berdosa. Jadilah ada Nabi je yang tidak berdosa. Sahabat Nabi ada dosa tetapi mereka sangat sikit melakukan dosa. Tengok Jadi bila kita ni macam ni memang kita ni jumpa dengan orang yang berdosa dan Allah bukanlah maksudnya Allah ni Allah suka sebenarnya tengok orang yang berdosa dan dia minta ampun dan bertaubat. Allah suka. Sangat-sangat suka Allah. Oleh sebab itulah Allah sediakan berbagai prasarana agar orang itu dapat sampai ke tahap dia diampunkan dosa dengan istighfarnya, dengan salawatnya, dengan taubatnya, dengan salat tasbihnya. Ada ulama katakan salat tasbih ni tak sahih dia kata, tapi banyak sangat riwayat-riwayat hadis yang menjadikan hadis ini jadi kuat. Paling kurang pun hasan martabat dia. Ada yang mengatakan dhaif hadis dia kata tak. Dia banyak riwayat orang ni merawikan juga, ini pun perawi juga, ini merawikan sehingga sahih. Salat taubah ini, salat taubah, salat tasbih. Salat taubat silakan buat juga. Salat hajat buat, salat taubat buat, tasbih buat. Ini yang sangat kita perlukan untuk supaya kita ni diampunkan dosa-dosa kita. Kalau tak mampu buat tiap-tiap hari, buatlah selang sehari ataupun buatlah seminggu tu berapa kali. Nak buat tiap-tiap hari kadang memang kita rasa letih sebab bangun awal. Tapi nak buat siang hari pun boleh. Bukan hanya malam. Tapi feeling tu, feel tu rasanya malam. Malam tu terasa lebih lagi. Macam kita orang tahajud, lepas dia bangun tidur, tahajud ni, dia doa tu memang hati tu bersih, otak tak fikir apa-apa. Dalam keadaan macam tu dia bertasbih, minta ampun kepada Allah, khusyuk dia. Siang hari sedang kita sibuk, yalah selepas salat duha, mungkin salat itu boleh. Tapi bagi pengalaman saya lah, maksudnya malam tu rasanya zok maksudnya feel tu, dia rasa malam tu sedap lagi. Boleh buat siang, salat tasbih. Jadi itu di antara mungkin
sebagai halawah ataupun sebagai buah tangan saya lah, untuk diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan yang kita mengharapkan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Allah hapuskan dosa kita. Allah hapuskan dosa kita ni, insya-Allah doa kita makbul. Ringan kita punya beban sebelum kita meninggal dunia ini, insya-Allah. Itu sebagai apa? Bahan untuk kita muhasabah dirilah sebelum kita masuki awal Muharram ni. Tak lama lagi sebenarnya. Kita kembali kepada Riyadhus Shalihin ni. Sebelum ini saya ajar apa? Fadhil A'mal, tetapi ini saya masuk dalam apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Cerita tentang memberi nafkah kepada keluarga ni. Mungkin kita akan sambung lagi pada minggu akan datang lah. Ini sebagai mukadimah lah malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah berfirman, dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang ayah, seorang bapa itu tanggungjawab dia lebih daripada seorang ibu. Sebab dia merangkumi ahli keluarganya, isteri dan anak. Jadi tidak mudah sebenarnya. Mudah kita mengucapkan akad nikah tu, qabil tu nikah bimaharin kaza wa kaza. Saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Mudah, seronok. Tahniah kata sah. Tahniah. Tapi kita punya beban tu berat. Siapa yang kita nak tanggung? Isteri kita. Tanggungjawab, bukan tanggung dosa dia. Kalau dosa pun dosa yang istilahnya berhubung kait dengan tanggungjawab. Tanggungjawab kita menyuruh dia solat, tanggungjawab kita menyuruh dia menutup aurat, tanggungjawab kita menyuruh dia buat benda yang makruf. Kalau kita tidak tegur, maka itu dosa yang kita akan tanggung. Dosa dari segi tanggungjawab, bukan dosa dia secara zat dia. Itu. Jadi Allah SWT menyebut ni kewajipan ayah menanggung nafkah makan minum itu, tinggal ubat semuanya ayah. Seorang ayah, sebab itu disebut ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu adalah qawwam, maksudnya kuat. Qawwam maksudnya orang yang kuatnya. Orang yang menanggung beban hidup satu keluarga. Walaupun sekarang kita tengok perempuan pun dia kerja juga, membanting tulang juga istilahnya, menolong suaminya. Tetapi asas kepada mencari nafkah itu adalah suami. Itu dulu-dulu macam itu di zaman Nabi, sahabat. Sekarang dia berubah, dia makin moden perempuan pun kerja juga. Kemudian dikata apa? Dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi kewajipan yang berat kepada seorang suami. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataaha. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ikutlah kemampuan dia. Dia dapat rezeki banyak ini, banyak itulah dia boleh memberikan nafkah kepada isterinya. Tidaklah sampai terbeban dia. Walaupun sekarang kita tengok ni, ialah harga barang melambung tinggi. Kerajaan pun bingung ni. Kita tengok dalam TV tu, menteri-menteri tu sedang mencari formula macam mana nak mengatasi masalahnya. Dahlah, gaji barulah nak naik, gaji minima nak naik 1,500 minima tu. Dulu 1,200 1,500. Tiba-tiba barang naik. Apa artinya 1,500? Dia macam sama aja sebenarnya. Seolah dia sama. Dia bagus 1,200 tetapi harga naik harga barang tak naik. Kalau ada kira macam tu. Jadi barang telur naik. Kita tengok kalau orang jarang pergi restoran mungkin tak nampak. Kita pergi ke Syukaban. Dulu pernah tuan-tuan makan ecofish. Ikan apa? Tilapia. Dia masak tu sedap. Dia ada sambalnya, ada kicapnya. Ecofish dia goreng sedap. Dia tak hanya. Saya suka makan dulu. Mula-mula dulu RM8. Lepas itu RM9. Lepas itu last kali sebelum PKP 12. Tengok lepas ni 18. Saya kata 18 dah. Saya kata kalau si audit 26. Telur dulu RM8, sekarang RM15. Ayam, ya Allah,
Yang lain-lain pun naik. Besi naik. Orang nak buat rumah, sekali ganda naik tau. Besi, semennya, bata. Jadi orang fikir, ya Allah, pening kepala. Tukangnya memang bukan kata orang yang nak buat rumah ni, tukang pun pening. Berapa banyak aku dapat untung kata. Tengok Jadi memang sebenarnya memang Allah yang Allah berkuasa. Jangan kita komplain orang yang pembekal barang ni saja naikkan harga. Sebenarnya itu Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak naik. Untuk menjadi ujian. Di zaman Rasulullah pernah tu, dalam khutbah kita dengar kan, di zaman Rasulullah tu pernah, wahai Rasulullah, tolonglah kami ni, kurangkanlah harga ya Rasulullah. Sebenarnya yang menyempitkan itu Allah, yang meluaskan itu Allah, yang menyebabkan mahal harga itu Allah. Memanglah tangan manusia yang ubah harga barang, tetapi itu sebenarnya Allah nak menguji sebenarnya. Disebabkan oleh manusia juga. Sebab manusia juga. Adalah sebab-sebabnya. Mungkin kebanyakannya barang-barang kita itu bukan barang dalam, daripada import semata-mata, daripada Thailand, daripada mana lagi. Jadi ini semuanya perlu ada reform sebenarnya, reformasi ini berubah. Jangan lagi depends kepada luar. Dia sepatutnya macam tu. Sehingga kita ni sebagai pengeluar, sebenarnya tempat kita ni subur. Kita masih, hutannya masih luas. Nak buka tempat memelihara ayam banyak. Tetapi ialah tak semua orang sanggup pergi ke arah itu. Orang yang habis universiti, banyak yang menganggur. Kerajaan menyediakan subsidi. Siapa yang sanggup untuk menternak ayam ni, dia bagi subsidi. Dia ajar kursus percuma. Tengok tapi tak ramai yang menyambut seruan. Tengok, kalaulah rakyat kita banyak ke situ, lahan ataupun tanah ni masih banyak, luas. Banyak. Kerjaan boleh membantu. Itu. Baru mukadimah ni habis dah. Tak apa. Kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.